Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukurlah tuan-tuan dan puan, sebab pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan rumah Allah. Kita dapat datang ke masjid, dapat kita hidupkan majlis-majlis ilmu. Sebab tadi pengurusi kata ke kanan ada ceramah, kiri ada ceramah, belakang ada ceramah, depan ada ceramah. Itu petanda baik untuk negeri Melaka yang tercinta ini. Bila ada majlis ilmu, maka negeri itu sendiri ada rahmah, ada barakah. Itu sebab Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan mereka untuk masuk syurga. Kalaulah majlis ilmu penuh dekat negeri Melaka ni, bangga kita anak Melaka. Saya boleh cakap anak Melaka sebab apa? Dan orang Alor Gajah. Saya guna Dan sebab mak saya dia belah Alor Gajah yang Minang. Pembahagian harta mereka pun pakai Minang punya cara, anak perempuan. Tapi walau bagaimanapun kita balik kepada cara Islam juga. Walaupun kaedah itu kaedah undang-undang luar ataupun undang-undang Minang, tak apalah, itu cara mereka. Apapun kita bangga. Arwah ayah saya dikebumikan di Alor Gajah. Paya Datuk, Masjid Paya Datuk tu belakang. Itulah kubur arwah ayah. Kalau tengah hari memang saya singgah, pergi kejap kat kubur ayah. Tuan-tuan, bangga kita sebab kanan ada masjid, kiri ada masjid, belakang ada masjid, depan ada masjid. Inilah rahmah Allah kepada kita. Bila jadi bala? Apabila rumah-rumah Allah yang kita bina ini kosong dan tiada penghuni. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman pada Allah saja yang boleh menghidupkan rumah Allah ini. Betul tak? Bang, daripada kita duduk datang kat masjid, kalau orang kata duduk kat masjid, baik duduk kat rumah dapat tengok berita RTN, berita TV3, boleh tengok artis A, boleh tengok artis B. Tapi kita datang sebab apa? Masjid itu adalah arahan Allah. Datang masjid, risaulah ustaz zaman Covid ni, ya Allah. Bang, duduk dalam tandas pun Covid. Betul tak? Ada ke orang masuk tandas buka pakai mask? Padahal bau tahi tu. Buka mask, betul tak? Betul tak Imam? Betul. Kita duduk tandas awam tu sebelah sana tu, dia buat apa tu sebelah? Kita pun tak tahu. Katakan dia sebelah dia bersin, dia batuk, kita pun tak tahu kena kat mana, dalam tandas. Jangan kata rumah Allah ni, datang masjid ni kita ni paling terbaik punya SOP, betul tak? Nak datang daripada rumah kita dah ambil wuduk, betul tak? Nak hilangkan Covid ni basuh. Bukan hand sanitizer. Hand sanitizer tu kalau tak ada air. Ada air, basuh tangan, itu lebih baik. Kita nak datang, kita dah ambil wuduk, betul tak? Jarang orang datang semayang tak ada wuduk. Bang, semayang dah, alhamdulillah, wuduk ada, Allah lupa. Tak ada bang, jarang. Datang ambil wuduk dah, sampai-sampai mai sejahtera. Lepas tu tak puas hati, rasa risau pula, ada yang menulis, pegang pen, risau, ambil pula hand sanitizer. Gitu duduk. Masuk bawa sejadah sendiri. Saya penceramah, bawa sejadah, letak sejadah sendiri. Yang datang pakai mask, aku tak pakai mask lah.
Sebab saya ceramah, cakap letih, kalau pakai mask kita letih. Tapi tak ada masalah pun, sebab kita jauh. Cumanya jangan ada bergejala je. Rasa tekak sakit, jangan datang. Rasa macam nak demam, duduk rumah dulu. Test diri, tengok tak ada, negatif. Esok test negatif, barulah keluar. Tapi kalau rasa demam, batuk, janganlah datang ke masjid ni. Risau pakcik sebelah, saya risau pakcik sebelah ni. Sebab COVID suka orang tua-tua. Betul. Tapi jangan risau pakcik. Yang datang ke masjid semua orang yang insya-Allah dah 2 dos. Orang dah jaga kesihatan. Orang yang sihat yang datang. Yang kita risau tu pergi makan dekat kedai-kedai, restoran-restoran. Kita tak tahu yang masak tu ada COVID ke tak ada. Makcik tahu masuk kedai tu orang tu ada COVID ke tak ada. Ada tak? Tak ada. Kita je yang scan. Kita masuk belakang ada tak ada COVID? Tak tahu. Tak elok-elok. Basuh mi. Teringus lagi. Mi lagi. Sedap. Tapi tuan-tuan, percayalah, bila kita dapat hidupkan rumah Allah, ini adalah petanda yang terbaik. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, bila sebut tentang masjid, sudah pastinya dia akan balik kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila sebut Isra' Mi'raj, dia ada kaitan dengan Sidratul Muntaha. Ini bukan dekat-dekat tuan-tuan, naik kapal terbang pun nak naik pun dekat 5 ke 15 minit. Sampai 30,000 kaki. Ini Sidratul Muntaha. Nabi naik tak sampai berapa saat tuan-tuan sampai. Allah tunjukkan kepada Nabi SAW satu perkara yang kita kena mengambil iktibar. Saya kalau cakap tentang Isra' Mi'raj, saya takkan cerita peristiwa kenapa daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis naik. Itu saya tak cerita sebab tuan-tuan pun dah tahu dah. Setiap tahun dengar cerita Isra' Mi'raj. Tapi saya nak cerita di sebalik apa yang berlaku. Dipanggil falsafah di sebalik apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Bila Nabi masuk sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi dibawa ke dalam syurga, Nabi dibawa ke dalam neraka. Apa yang kita nak dapat kat sini? Apa yang kita boleh bawa? Apa yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang besar itu? Pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pertama, Allah nak tunjukkan kebesaran Allah tentang hebatnya negara-negara yang berada di keliling Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk di keliling tu apa yang ada. Di keliling Baitul Maqdis, kalau tuan-tuan tengok, ada Mesir, ada Iraq, Baghdad, ada Arab Saudi, ada Jordan. Tuan-tuan, negara-negara keliling ini bukan negara biasa-biasa. Baghdad, tempat besarnya Imam Asy-Syafi'i, imam kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baghdad, sebuah negara yang hebat satu ketika dulu. Oi, hebat tuan-tuan kalau pergi Baghdad. Baghdad ni satu negara, kalau sebut Baghdad, hebat. Itu sebabnya Piramli kalau dia buat cerita mesti ada daripada Baghdad. Bunyi Melayu tapi Arab ada. Baghdad. Sebab Baghdad satu nama yang cukup besar suatu ketika dulu. Tengok Allah nak tunjuk hebatnya Baghdad. Allah nak tunjuk juga Mesir. Mesir, Al-Azhar. Mesir ada peninggalan apa yang dibawa zaman Nabi Musa alaihi salam. Semua ada. Lepas tu Mesir tempat gedung ilmu Imam Syafi'i. Daripada Baghdad dia panggil pandangan awal, dia panggil qaulul qadim. Fatwa awal dia, dan pergi ke Mesir dia ada fatwa yang kedua, yang terakhir. Sampai Imam Syafi'i dia meninggal di Mesir. Mesir satu tempat yang besar. Kita ada Arab Saudi, kita ada Jordan, tapi sebenarnya Allah nak tunjuk keliling itu sebuah empire Islam yang hebat. Kalau ayah-ayah, abah-abah ni, mak-mak beri,
pergi ke negara-negara tu suatu ketika sangat hebat. Negara paling kaya suatu ketika dulu, Mesir kaya. Universiti Al-Azhar tu dia punya wakaf dia lebih kaya daripada duit negara. Negara pernah pinjam duit daripada Universiti Al-Azhar. Tengok sampai peringkat tu. Sebelum Oxford, Al-Azhar dah ada dah. Oxford kaya kan. Dia panggil universiti wakaf. Dia bukan wakaf lah. Dia endowment punya universiti. Dia panggil universiti yang dibina atas duit sumbangan orang. Tu. Apa nama Oxford. Kita dalam Islam, Al-Azhar dah lama dah. Mufti-mufti kita yang awal-awal semua daripada Al-Azhar. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang kita boleh lihat? Allah kata aku nak tunjuk keliling Masjid Aqsa itu. Yang hari ini Palestin ditindas oleh Israel, tak ada seorang pun negara Arab yang datang membantu. Apa yang dapat sini? Allah nak tunjuk orang Islam itu ramai, walakin ghutha ka ghutha'is sail. Kita ni ramai tapi bagaikan buih-buih di lautan. Buih ni tuan-tuan, bila sampai dekat tepi, kalau kita nak ambil wuduk dengan buih, tak sah. Apatah lagi mandi wajib, lagi tak sah. Mesti dengan air, betul tak? Buih banyak tapi tak berfaedah. Mesir tak dapat bantu Palestin, padahal Palestin itu tepi dengan Mesir. Baghdad, jangan kata Baghdad. Baghdad pun dah jatuh dah. Sekarang ni dipegang oleh Syiah. Dulu ada Saddam Hussein. Saddam Hussein ni ahli sunnah wal jamaah, tapi zalim pula. Tengok. Itu sebabnya Nabi suruh kita lantik pemimpin yang hebat. Tuan-tuan, lantik pemimpin yang hebat tu penting. Pemimpin yang suka kepada agama tu penting. Bukan saja dia ni Islam, tapi dia minat kepada agama. Itu penting. Kenapa tuan-tuan boleh penuhkan masjid ni? Sebab pemimpin tuan-tuan minat agama. Betul tak? An-nas ala dini khalili. Manusia akan ikut apa pemimpin dia buat. Kenapa jadi ramai? Pengurusi geng masjid. Pengurusi aktif. Ada setengah masjid tuan-tuan buat program, pengurusi tak ada. Mana pengurusi? Ada. Dekat Giant. Baru jumpa pengurusi. Mana ada duduk di sayur kat Giant. Program buat. Apa cerita pak? Ada lebih teruk masjid saya jumpa tuan-tuan. Kita pusing satu Malaysia. Satu Malaysia pusing. Ni hari ni saya kat Melaka. Esok Melaka dengan CM. Balik esok Kuala Lumpur. Hari Isnin saya dekat Pulau Pinang pula. Lepas tu balik hari Khamis Kelantan. Macam tu lah. Pergi dapat tengok macam-macam orang tuan-tuan. Dapat tengok macam-macam masjid. Gembira kita. Tapi sedih. Ada masjid buat program AJK pun tak ada. Tak ada AJK. Dia sak pada orang lain. Apa muka kat depan tu? Perhiasan semata-mata. Kau jawab depan Allah Ta'ala. Tapi masjid tu kosong. Tak ada orang. Bila kita pergi masjid yang ramai orang, sebab AJK-nya aktif. Ada orang muda. Tengok imam orang muda. Pengurusi muda. Nampak muda. Umur tu letak ke tepi lah. Nampak muda tu sebab pemimpin dia kena gagah. Pemimpin dia kena gagah tu sebab masa nak pergi perang, Nabi benarkan sahabat warnakan rambut dengan warna hitam agar musuh nampak, wow, hebat. Padahal Abu Quhafah tua. Rambut putih. Nabi kata, tolong ambil Abu Quhafah, hitamkan rambut dia. Nanti kan musuh nampak, terus gelak musuh. Tapi bila tengok hitam rambut ni, musuh tengok, wow, hebat. Begitulah kita dalam mentadbir. Kita lemah sebab apa? Sebab orang Islam tidak bersatu padu. Mesir tak dapat bantu Palestin. Iraq tak dapat bantu Palestin. Saddam Hussein tak jaga betul-betul agama. Tak jaga pentadbiran dengan betul. Rasuah. Habis semua negara. Akhirnya dapat kalah dengan US. Kalah dengan USA. USA melantik orang Syiah untuk jadi pemimpin. Kenapa Syiah? Ini Amerika Syarikat. Sebab dia tahu Syiah sesat. Satu-satunya yang mengkafirkan sahabat, yang mengkafirkan ahli bait, keluarga Nabi SAW, antaranya Aisyah radhiyallahu anha, kafirkan Abu Bakar, kafirkan Umar, kafirkan Uthman, Syiah je.
Orang kafir dikaji tuan-tuan. Yahudi dia nak jatuhkan Islam ni, dia kata kita jatuhkan Islam macam mana? Kita jatuhkan di dalam protokol Yahudi. Nak jatuhkan orang Islam ada 24 protokol. Salah satu protokol bagi orang Islam tak faham tu ayat Quran tu begitu. Tu Quran. Jangan bagi orang Islam faham apa itu Quran. Dan hari ini terbukti ustaz, tuan, haji. Haji-haji sekalian, orang dah tak faham Quran. Kenapa saya cakap macam tu? Ingat tak baru-baru ni ada isu nak tukar kemaluan? Betul tak Ji? Nak tukar bawah ni. Yang laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Bengong habis dunia ni. Bila kita kata tak boleh, dia kata why? This is mine. Cakap putih dah sikit nampak? Ni aku punya, bukan kau punya. Dia punya pandangan. Kenapa? Ini kebebasan. Human right. Ini masalah ni. Manusia bebas tetapi perlu ikut undang-undang. Betul tak? Kita bebas. Okey, hari ni saya bebas daripada KL nak datang Melaka. Bebas tetapi saya kena ikut undang-undang. Saya nak datang ceramah di Melaka, saya kena minta izin dengan mufti, kena minta izin dengan Jabatan Agama Islam. Betul tak? Saya tak boleh datang ceramah tanpa izin, tak boleh. Kena tangkap saya walaupun saya masuk TV. Kena tangkap, masuk TV lagi. Penceramah terkenal ditangkap kerana tak ada tauliah, habis. Itu sebabnya kita kena ikut. Saya datang, saya WhatsApp sekolah. WhatsApp Datuk Mufti. Datuk, maaf saya datang ni nak ceramah. Harap-harap tak ditangkap. Saya rapat dengan mufti-mufti. Mufti kata, silakan, alhamdulillah, terima kasih datang ke negeri Melaka. Ramai malam ni, Ustaz Dasuki ada, Datuk Kazim ada, Datuk Fadli Shah ada. Alhamdulillah, penuh ilmu. Alhamdulillah, syukur kita, gembira kita. Minta izin. Saya pergi Sabah, pergi Mabul, Pulau Mabul. Pulau Mabul ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, Allahu Akbar, menangis tuan-tuan. Memang tempat peranginan, orang nak pergi diving, dia pergi situ. Tapi dia orang ni pergi memang diving semata-mata. Memang tenggelam dalam laut situ. Kalau mati-mati katak macam tu. Dia orang pergi tapi tak singgah pun masjid. Tu bila saya pergi, saya buat live. Saya kata tuan-tuan, datanglah ke Masjid Mabul. Kita duduk dekat Pulau Mabul ni, keliling tu pulau, kita naik sikit kapal ataupun sampan, sampai dekat pulau tu, naik masuk dalam, ada masjid. Masjid solat Jumaat. Saya sampai nak ceramah, saya WhatsApp Datuk Mufti Sabah, Datuk Aziz Bongsu. Bongsu Aziz, Datuk, saya nak semayang, orang kampung situ minta khotib Jumaat, boleh ke? Silakan Ustaz, silakan Syekh, sila. Gembira dia. Kita minta izin sebab kita masuk kawasan orang. Saya terikat dengan undang-undang dia. Orang Sabah ada benda yang kita kena cakap, boleh cakap dan ada tak boleh cakap. Sarawak sama juga. Kita kena ikut. Bebas, memang kita bebas, tapi terikat dengan undang-undang. Tengok baru ni. Tuan-tuan, orang nak tukar kemaluan. Bila kita tanya, awak tahu dalam Islam tak boleh. Dia kata mana? Dia kata kita pula tak faham Quran. Dalam Quran dah sebut, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, kata dia. Pening bang. Ayat tu bukannya ayat untuk orang Islam. Ayat tu untuk orang kafir. Untuk Mr. Tan. Mr. Tan ni, dia bukan Islam. Dia Chinese. Buddha. Kita tak boleh. Tan, masuk Islam Tan. Kalau aku pancung kepala, tak boleh. Islam tak ajar macam tu. Itu kasar. Tetapi kamu kena tunjukkan contoh akhlak yang mulia. Sampai Mr. Tan cinta kepada Islam dan akhir masuk Islam. Tu ayat tu. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab hidayah ada depan mata mereka. Tapi mereka tak nak. Tu. Tapi dia orang boleh tafsir. Saya pergi Indonesia, baca surat khabar tu lagi best. Baca surat khabar, artis dandut. Baca ayat dia ayat surat khabar tu best sebab saya baca kat surat dekat restoran hotel. Tengah sarapan pagi baca. Tengok tulisan tu yang menyebab saya baca tu. Seksi milik Tuhan. Seksi milik Tuhan. Saya kata, wah, apa maksud orang tua ni? Wartawan tanya dia, Gok, kenapa kamu begitu seksi begitu? Iya, seksi itu kan anugerah Tuhan.
Tuhan juga menjelaskan dalam Quran, ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kita kongsi-kongsikan gitu? Jadi bila aku pakai seksi, aku mengajak orang lelaki terus, cowok, dia panggil cowok, cowok-cowok untuk terus berzikir. Tengok aku seksi, Masya Allah gitu. Dia panggil zikir. Antu, betul tuan-tuan. Itu dipanggil pemikiran orientalis. Dia mentafsirkan Al-Quran ikut ayat dia. Yang Allah sebut ala bi ni'mati rabbika fahaddis, tidakkah dengan nikmat Allah itu kita kongsi-kongsikan. Ayat itu berkaitan tentang zakat, sedekah dan hadiah. Tuh, masuk duit dan tabung. Itu nikmat. Tuan-tuan, Yahudi nak jatuhkan kita macam tu ya. Quran tak faham. Anak-anak muda kita hari ni lagi tak faham. Tapi Alhamdulillah, dengan ada ni geng-geng kawan-kawan kita yang buat live ni, budak-budak muda sudah aktif. Tengok, hampir 50% orang muda dalam masjid ni. Sebab apa? Sebab orang muda nak kepada agama. Dia muda dekat dengan ustaz-ustaz. Nombor 2, sejarah. Tak nak bagi orang Islam tahu sejarah. Kata Yahudi, bila orang Islam tak tahu sejarah, maka mereka akan jauh ketinggalan dalam hidup mereka. Itu sebabnya, tuan-tuan, Palestin tak dapat dibantu oleh orang-orang Islam yang ada keliling. Itu yang Allah kata, linuriyahu min ayatina, nak tunjuk keliling dia ni, keliling Baitul Maqdis, apa yang berlaku pada hari ini, semuanya jelas. Ulama mentafsirkan ayat itu jelas, untuk tengok kebesaran-kebesaran Allah apabila masuk ke Sidratul Muntaha. Tetapi ulama pada hari ini mentafsirkan juga apa yang berlaku dalam kalangan orang Arab, bangsa Arab tak dapat membantu Palestin yang sekarang ini ditindas oleh Israel yang kecil itu. Kalaulah berkumpul semua orang Arab, tuan-tuan, Saudi, Iraq, Kuwait, apa semua berkumpul lawan Israel, kita menang lah. Tapi tak, kita tak dapat. Akhirnya tanah Syria dapat ke Palestin. Dia panggil Golan. Tuan-tuan, itu yang pertama. Nak bagi tahu daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu, Allah nak bagi tahu, aku nak tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah yang hari ini umat Islam kecundang disebabkan nafsu mereka. Itu pertama. Nombor 2, Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj tentang kebesaran Allah. Allah mewajibkan kepada kita solat 5 waktu. Tuan-tuan, kita patut bersyukur tahu. Asalnya solat kita 50 waktu. 50 waktu. Tak sempat ceramah. Tak sempat ceramah. Habis maghrib ada sebelum maghrib tu maghrib 4 sembahyang malam. Lepas tu baru syak belum lagi. 50 waktu. Tapi Nabi Musa kata berat tu. Muhammad pergi minta lagi. Apa maksud kat situ? Pertama, Allah nak bagi tahu, nombor 2 ni Allah nak bagi tahu bahawa satu-satunya ibadah rukun Islam yang Allah bagi direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui Jibril alaihi salam. Zakat, Jibril. Haji, Jibril. Apa lagi? Puasa, Jibril. Mengucap 2 kalimah syahadah, iman, Islam, apa semua tu? Islam, iman dan ihsan, Jibril ajar. Jibril datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Tuan-tuan, nak bagi tahu satu-satunya solat Allah suruh direct dengan Nabi Muhammad. Deal antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita hari ni tak semayang? Sedih, tuan-tuan. Senang dia macam mana kita nak bagi anak-anak kita ni jaga semayang. Tuan-tuan, ni macam ni adik-adik ni, muda-muda ni. Kau berapa adik umur ni? 14. Kau pakai mask tinggal sikit kepala kau tu. Dia punya mask dia tu bapak macam tu. 14 umur. Kenapa dia datang? Sebab bapak dia datang. Bapak dia tak datang, mak dia datang. Kau datang dengan siapa?
Bapak. Bapak ada. Tengok. Inilah bapak yang bagus. Dia datang, dia bawa anak. Tuan-tuan, apa faedah bawa anak ni? Tuan-tuan tak nampak sekarang. Percayalah cakap saya. Tuan-tuan akan nampak ketika tuan-tuan telah pun meninggal dunia. Ketika itu tuan-tuan tak boleh tak bercakap. Tuan-tuan nampak apa yang berlaku. Sebab ada hadis Nabi kata, kamu ketika masuk dalam liang lahat telah ditutup, kamu akan dengar tapak-tapak orang berlalu dan pergi, datang dua malaikat. Masa itu tuan-tuan, baru tuan-tuan tahu siapa pentingnya anak yang soleh. Sekarang ni tuan-tuan, budak ni datang, dia datang ikut orang. Mana bapak ni? Mana bapak? Mana ayah? Tersandar elok. Tengok, senang dia sandar ni. Tenang, sandar. Anak aku ada. Ini baru bapak yang soleh. Sebab bila dia meninggal berada depan ni, siapa yang akan semayangkan dia? Imam ni sebenarnya dah nombor 2 dah. Imam. Dia jadi imam rawatib tau. Imam rawatib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila meninggal, imam tak naik lagi. Saya pernah jadi imam. Saya akan datang. Assalamualaikum tuan-tuan perempuan. Mohon kepada ahli waris yang paling dekat, anak khususnya, boleh tak tolong jadi imamkan ayah, ibu? Kita akan galakkan dulu. Kecualilah anak dia tak boleh. Minta maaf ustaz, saya tak dapat uzur hari ni. Barulah imam ambil. Minta maaf ustaz, anak dia semua lelaki, perempuan ustaz. Oh ya. Mana ni saudara? Bapak saudara mana? Bapak saudara, ataupun kita panggil adik-beradik. Sebab bila ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, adik-beradik lelaki dapat harta. Harta kau nak, semayang tak nak jadi imam. Itu masa dia. Masa tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bangkit semula, tuan-tuan akan kata, aku akan ajar anak aku semayangkan tak? Solat jenazah. Masa tu terlambat. Masa tu dah terlambat. Kita akan minta, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, boleh tak tolong bangkitkan aku sekejap je, 1 minit pun tak apa, aku nak bagi tahu anak, tolonglah jadi ayah, imam kepada ayah. Itu je kita nak minta dengan Allah. Masa tu tak boleh dah. Walan yuakhirullah, Allah tak akan lambatkan. Tengok. Tu buat sembahyang ni. Senangnya kalau nak bagi anak-anak dia datang sembahyang ke rumah Allah. Suruh dia datang bersama mak bapak. Mak datang, ayah datang. Datanglah tuan-tuan. Kalau kita boleh pergi kedai makan, pergi dekat makan ikan bakar ramai-ramai, takkanlah masjid tak boleh. Bila bagi tahu kat kakak, ni kak datanglah masjid kak, hidupkan rumah Allah ni, kita sama-sama hidup kan. Akak boleh jawab, ustaz, tidakkah ustaz tahu bahawa orang perempuan ni makruh datang ke masjid? Oh, ayat dia. Ke masjid makruh. Kalau masjid makruh kak, Giant pun makruh. Apatah lagi pergi makan ikan dekat tepi laut, lagi makruh. Jadi itu sebabnya tak makruh kak datang. Kecuali akak banyak kerja kat rumah. Yang suami ni pula pun satu. Tak apalah, yang you pergi, you wakilkan I kat rumah. Dia sabkan projek semayang tu kali bini dia. Tu orang perempuan kalau bak ilmu penuh. Kalau kursus haji, orang perempuan tak ada masalah. Penuh orang lelaki perempuan. Betul tak kak? Tengok, cepat mengangguk makcik tu. Sebab saya tahu, saya bawa orang pergi Mekah. Orang lelaki ni, time kursus umrah tabung haji buat, tak datang minggu-minggu. Alah, bukan payah sangat you buat susah ustaz-ustaz ni. Awak pergilah tengah, nanti bagi tahu saya macam mana. Orang perempuan, dia lain hukumnya dalam ihram. Betul tak? Akak jadi dalam ihram boleh pakai spender tak? Boleh kakak? Ada kakak jenis, ada jenis macam-macam satu je kak. Boleh kan? Boleh. Akak balik, akak bawa apa yang akak tahu tentang akak. Tak ada. Suami tanya, apa ustaz ajar hari ni pergi ke Mekah? Haji kita ni. Tak ada apa. Ustaz ajar pakai spender gini. Oh, aku dah cakap. Payah benda macam tu pun nak ajar masuk kursus kat masjid. Apa ni? Dia marah. Sampai pergi, memang betul dia pakai spender.
Sebab saya jumpa tengah-tengah tawaf, kita kan nampak bekas kan. Bila pakai orang lelaki, bila pakai ihram, kain ihram ni ada tebal dan nipis, dia pula pakai yang nipis sikit, nampak bekas sepeda. Aku kata, sebab kalau orang tua lain, kalau orang tua mungkin dia pakai sepeda sebab dia takut ada penyakit silsilatul baul, kencing tak tus, boleh pakai, tapi kena bayar dam lah. Ini aku tengok muda lagi. Saya pergi tengah tawaf dah, aku tawaf sembang pula dengan dua ni. Bang, nak tanya sikit, pakai spender? Ustaz, saya rumah saya kata pakai spender biar sama warna dengan kain ihram. Ambil kau. Dia pakai spender putih. Aduh, spender putih ke hitam biru tak boleh pakai. Kena bayar dam macam ni. Kita bagi takut sikit lah. Ya ke? Nak buka masa tu juga dengan tawaf. Kau kena sepak dengan Arab ni. Kau pergi tukar jauh-jauh. Kena masuk tandas tu jauh, kena keluar pula. Tengok sebab apa? Sebab tak datang masjid. Itu sebabnya datang sama-sama. Nabi suruh datang sama-sama. Orang perempuan datang, lelaki datang, bawa anak-anak. Baru dah selamat. Tuan-tuan risau tuan-tuan. Khutbah baru ni menunjukkan bahawa khutbah di Negeri Sembilan. Saya baca khutbah kat Negeri Sembilan. 140 kes tahun 2021. Itu musim Covid tu. Anak muda kes dadah. 70% lebih adalah anak Melayu Islam kita. Malu pak. Itu sebabnya kita kena ajak dia orang datang. Ni masa dia. Tahniahlah AJK dapat buat ramai macam ni orang datang. Harap-harap bukan macam baca ceramah je. Masa kuliah, mingguan tu, ustaz-ustaz mengajar tu, sama juga macam semayang mingguan, datanglah. Mingguan, harian, datanglah. Hidupkan rumah Allah. Tu. Jadi maknanya semayang itu satu benda yang sangat penting. Dia boleh mengajar kita untuk jadi orang yang baik. Itu dua. Belajar daripada peristiwa arahan Allah untuk solat. Yang menariknya, apa yang kita boleh dapat juga, Bilal bin Rabah, dalam satu riwayat masa Nabi masuk dalam Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha, dibawa masuk ke dalam syurga dalam satu riwayat, melihat satu rumah yang cantik, yang indah dan bunyi meriah. Meriah ni maksudnya meriah. Meriah ni maksudnya happening. Apa ni? Meriah happening bahasa Inggeris. Macam kita pergi rumah macam ni, kita masuk ni kita rasa meriah. Kita boleh dapat, bila kita masuk masjid kita rasa macam ada aura. Itu meriah. Wadsa. Hadis itu disebut wadsan. Dia dalam satu rumah yang cantik, indah, suasananya cukup meriah. Dan Nabi tanya pada Jibril, adakah itu rumah aku? Jibril kata, tak, bukan untuk kamu wahai Muhammad. Maka Nabi kata, habis di mana? Wazak. Izan di mana? Siapa tu? Itulah rumah Bilal bin Rabah. Allahu Rabbi. Bilal tak mati lagi, tuan. Dah ada rumah dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Apa istimewanya Bilal bin Rabah? Pertama, Bilal adalah merupakan Bilal kepada umat Islam atas muka bumi ini. Istimewanya. Itu sebabnya jangan pelekeh Tok Bilal. Jangan pelekeh Tok Bilal. Tengok sini Tok Bilal handsome juga. Ada setengah tempat tu Tok Bilal nampak macam ni. Kenapa ni? Macam tak orang tak happy je. Entahlah. Hidup segan, mati tak nak. Sampai peringkat tu. Sebab orang tak hormat. Bang, jangan. Bilal bin Rabah perlu dihormati. Orang macam Bilal, sebab dia mengajak kita. Dia mengajak kita untuk apa? Untuk solat 5 waktu. Tak percaya? Kita bagi laluan untuk azan. Tengok apa Bilal buat sekejap. Silakan azan tu. Dia bagi laluan azan. Ke macam mana? Bagi azan lah. Cantik sikit. Bagi laluan azan. Tengok. Ni kerja Bilal. Mau tak masuk syurga macam ni? Tuan-tuan, confirm dah syurga ni. Cuma kalau buat nakal, lambat sikit. Kita dengar, bagi laluan untuk azan.
Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, apa amalan Bilal bin Rabah sampai namanya disebut oleh malaikat, kemudian rumahnya sudah ada dalam syurga? Pertama, dia merupakan orang yang mengajak orang lain datang ke rumah Allah. Dia mengajak orang lain pakat semayang. Dia mengajak dan permudahkan orang untuk berbuka puasa. Ini nak masuk Ramadan ni. Jawatan Bilal paling mahal sekali bila bulan Ramadan. Betul tak? Bilal lambat 1 minit, teruk orang. Mana Bilal kita? Nak buka puasa ni. Bilal tersilap. Habis satu kampung kena qada semayang. Kena qada puasa. Tu sebab Bilal punya jawatan besar. Jangan main-main. Bilal kena bangun awal daripada orang lain. Orang lain subuh berbangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang kejut dia semayang? Bilal.
Tu suara dia garau. Baru orang bangkit. Kalau suara merdu sangat, orang tidur lagi sedang betul tidur dah. Suara mesti garau, dia panggil sautun jahwari. Dia ada suara dia ada lantunan naik turun. Itu azan. Tuan-tuan, syurga. Ni tanda wajah syurga, tuan-tuan. Amin kena lah. Sungguh. Satu amalan Bilal bin Rabah dah ada pada Tok Imam. Tok Bilal. Nama apa Bilal? Tuan Haji Abdul Ghani. Percaya tak tuan-tuan? Haji ni kalau meninggal dunia, agak-agak ramai tak orang datang masjid. Orang tak datang tu, maknanya orang tu tak menghargai jasa haji. Orang yang dengar suara Haji Abdul Ghani ni kalau tak datang, maknanya dia tak menghargai orang yang bagi khidmat sepanjang hidup dia untuk mendengar azan dekat masjid. Datang bang, datang. Imam lagilah. Itu sebabnya ada imam dekat masjid mana yang meninggal. Dekat Melaka, Bandar Melaka. Penuh orang. Sebab apa? Orang hargai kewujudannya. Tengok, tu Bilal. Tu satu kerja amalan Bilal bin Rabah ada. Nombor 2. Amalan Bilal bin Rabah, dia tidak putus air wuduk. Bila ambil wuduk je, dia akan solat. Dia akan gunakan wuduk itu untuk solat. Sentiasa berwuduk. Orang kata, Ustaz, susah ni Ustaz. Tuan-tuan, boleh amalkan. Alhamdulillah, saya dah amalkan hampir 20 tahun. Saya kerja pejabat universiti. Sebab Alhamdulillah, saya jumpa ramai isteri-isteri para pemimpin. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ada isteri pemimpin, dia hulur tangan. Kalau tak ada wuduk, tak nak dia, Ustaz nak menghormati, dia pun sambut. Saya Alhamdulillah, Allah, minta maaf, Datin Sri, ada wuduk. Saya menipu lah, tak tipu. Selamat. Ada sekali itu, isteri nombor 1. Saya tak mau sebut siapa lah. Dipanggil tazkirah pada hari Jumaat. Tazkirah hari Jumaat, bulan Ramadan. Saya sampai 5 minit sebelum Datin Sri sampai. Bila saya sampai, semua orang duduk tunggu dah. Ambil saya letak ke tepi, kursi tepi. Dan ni Datin Sri bila kursi. Dia suruh saya duduk, dia orang pergi sambut. Datin Sri sampai, dia orang sambut, bawa masuk dalam. Saya ni bila orang dapat tahu saya ada, ni ceramah pertama saya tu dengan dia ni, takut kita ni, orang nombor 1 bang, silap cakap, jalan kita, jalan terus. Saya bagi tahu dalam grup-grup, ada Datuk Badli Shah, ada Ustaz Haslin Bollywood, ada ramailah, ada 5-6 orang saya punya grup. Alhamdulillah, tahniah, selamat menghadiri majlis pembatalan wudu. Ada seorang tu, sebab dia dah kena dah. Dia kata memang kena ulung masa tu. Dia nak tak nak, aku sambut juga, dia kata. Takut dia malu. Saya pula jenis jaga wuduk. Saya takut, Allah, kalau ada wuduk habis hari ni. Saya doa minta, ya Allah, tolonglah ya Allah, jagalah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah. Aku ni tak pernah salah dengan perempuan. Tambah pula ramai orang ni dalam dewan tu. Orang tu macam ni ya. Katakan saya salam dia, tekan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab saya dia tanya lah, Ustaz, halal haram boleh tak boleh? Kalau orang ambil gambar tengok, Datuk Dr. Izhar pun salam, takkan kita tak salam? Kita yang jahil tak nak salam. Over. Salam lah. Kalau Ustaz Izhar salam, kita boleh cium. Ambil kau. Netizen macam tu. Jadi saya kata, ya Allah, tolonglah ya Allah, jagalah aib aku ya Allah, jagalah aib pemimpin ni juga ya Allah. Tuan-tuan, sungguh saya ni pula, apa saya tulis dalam Facebook, wartawan akan ambil. Alhamdulillah, sebab hubungan saya dengan wartawan baik. Dan saya tak pernah cakap tipu. Saya cakap semua fakta. Hukum saya keluar hukum lah. Jadi wartawan tak payah telefon saya lah. Dia akan ambil saya punya tulis kat Facebook tu, masuk dalam dia orang yang surat khabar. Berita harian, TV3, TV1. Dia orang akan sampaikan lah. So menteri semua baca. Jadi saya takut, ya Allah, tolonglah jaga aku punya aib dan aib pemimpin. Minta doa. Masa tu saya datang, ya Allah, saya risau ni. Dia masuk. Semua dia minta bangun, kita pun bangun. Dia lalu mari dia jauh. Oh Ustaz,
Ustaz, long time no see. Aku kata, sudah bila pula aku jumpa dia kan. Tapi tak apalah kan, cara orang politik macam tu, dia pandai nak ambil hati kita. Sampai-sampai, alhamdulillah Ustaz, dapat juga jadual Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. You come to my apa ni lah dia punya seremoni lah pun. Lepas tu dia buat macam ni. Saya pun buat macam ni, dia berjauh. Ustaz, minta maaf Ustaz. Hari ni saya tak boleh salam dengan Ustaz. Saya ada wuduk. Dia ada wuduk. Allah jaga. Sebab waktu duha apa tu? Kuliah duha. Allah jaga. Saya pun ceramah habis. Dia minta ceramah untuk kali kedua pula. 3 kali ceramah. 3 aku ada wuduk. Kali kedua, wartawan penuh ni. Wartawan, tunggu. Nak ambil gambar. Bila dia panggil, Ustaz, mainlah kita bergambar. Main bergambar. Duk, ambil gambar dengan dia ni. Wartawan ada seorang mamat tu tak tahu apa masalah. Mesti tak pergi masjid dia ni. Dia kata, Datin Seri, kalau boleh, salam-salam. Datin Seri jawab kan? Tak boleh. Ustaz confirm ada wuduk. Betul, saya ada wuduk. Dia dah tahu saya ada wuduk. Alhamdulillah, Allah jaga kita. Itu sebabnya, bila berubah, dia boleh jaga wuduk. Kenapa kita tak boleh jaga wuduk? Kalau boleh, kalau tak boleh, tak apa. Ini benda sunatnya. Nabi ada wuduk. Kita ada wuduk. Bila ada wuduk sunat, masuk semayang, boleh. Nak semayang sunat, boleh. Nak duha, boleh. Anytime. Sebelum tidur, Nabi galakkan ada wuduk. Biar tidur dalam wuduk. Kalau meninggal dalam wuduk. Ustaz, macam mana tu? Kan kita tidur batal. Iyalah, masa tidur wuduk. Masa nak bersama dengan pasangan, ambil wuduk. Ustaz, bukan ke batal kalau sentuh? Alah, kau jangan cakap banyak boleh lah. Ambil je lah wuduk. Itu pun mau tanya lah. Aduh, pening tuan-tuan. Tapi itu, tuan-tuan, bila berubah, ada dalam syurga. Haji Ghani buatlah itu. Wuduk. Sentiasa ada wuduk. Daripada pagi sampai malam. Mandi 5 waktu, 5 kali mandi. 5 kali mandi. Okey. Sebelum mandi tu tak ada lah. Maknanya satu tak cukup lah. Kena cukup yang ni, lepas tu baru mati. Kita bagi cukup yang ni, bagi dua-dua boleh. Bilal dah confirm dah. Jadi Bilal, wuduk bagi jaga. InsyaAllah. Kalau meninggal tengah bawa motor pun, meninggal dalam wuduk. Tuan-tuan, kadang-kadang ada hikmah tau. Amal tu ya. Bila kita berwuduk, insya-Allah Allah jaga kita daripada kena macam-macam penyakit yang pelik-pelik ni. Mungkin bila Covid kan, kita dah terselam dengan orang. Kita pula pergi bilik air ambil wuduk. Habis, hilang benda tu. Amalkan wuduk, banyakkan wuduk. Tengok. Hikmah Covid-19, semua orang pakat basuh tangan. Korek hidung, basuh tangan. Dulu korek hidung pun makan nasi. Sekarang semua takut. Gelak kau adik. Gelak gegar perut budak ni. Sungguh. Sekarang tengok, sentuh sikit basuh, ambil wuduk. Semua masalah. Sekarang ni banyakkan wuduk je. Saya jaga wuduk kan. InsyaAllah Allah jaga kita. Basuh pula dengan muka sampai tangan apa semua. InsyaAllah Allah jaga. Kita usaha. Nah, itu nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 kan? Nombor 3. Nombor 3. Terima kasih. Sebab saya hafal. Nombor 4. Yang risau nak habis ni. Saya tambah lama-lama. Dia ceramah jangan lama-lama. Tidur orang. Letih. Tambah orang Melaka ni banyak kerja. Malam ni kan malam Jumaat. Salah. Malam ni malam apa? Malam Ahad. Saya ni masalah. Setiap malam ada malam Jumaat. Apa tadi lupa malam Jumaat tu. Sebab kita di Malaysia ni semua malam Jumaat. Hantu datang malam Jumaat, tahlil malam Jumaat, Yasin malam Jumaat, semua Jumaat. Hantu pocong malam Jumaat. Jangan. Malam Jumaat, semua malam adalah malam yang terbaik. Cuma malam Jumaat tu dia ada special sikit. Kalau meninggal pada hari Jumaat, malam Jumaat bermula maghrib sampai maghrib esok, dia akan selamat daripada azab kubur. Tapi mati sendiri, bukan mati makan racun. Alah, tak boleh diri minum malam hari Jumaat. Aku selamat daripada azab neraka. Itu sesat. Tuan-tuan, nombor 4. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Apa istimewanya? Apa falsafah juga yang kita dapat daripada Isra' dan Mi'raj? Iaitu hargai persahabatan. Tuan-tuan, hidup ni perlu ada orang yang menyokong kita.
Inilah yang berlaku kepada Nabi SAW masa peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi jumpa dengan Nabi Adam AS. Semua Nabi, Rasul-Rasul. Nabi jumpa dengan semua Rasul-Rasul. Untuk apa? Untuk mengambil semangat. Jumpa 25 Rasul, semua bersama dengan Nabi. Solat bersama dengan Nabi sebelum Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Hebat tuan-tuan. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengok Allah hebatnya Nabi SAW. Jumpa sahabat-sahabat karibnya, menceritakan semua cerita. Aku diuji begini, aku diuji begini. Semangat kita samalah juga macam kita. Kita pun sama. Kita ni kalau nak ingat kalau nak buat maksiat, teringin nak buat maksiat, jumpa kawan-kawan seangkatan dengan kita. Macam Haji, jumpa kawan-kawan. Haji berapa umur sekali? Berapa umur? 67? Ha? 66? Nampak macam 56? Hebat ni. Bini berapa? 2? Oh, seorang. Tak apa lagi. Gelap masa depan. Kalau 66 masih seorang, tak ada gelap masa depan ni. Wabillahi taufiq. Haji kata, Haji teringin dia nak buat nakal. Nak buat nakal je. Itu sebabnya bila nak buat nakal, carilah kawan-kawan Haji yang sama umur. Kawan baik Haji namanya, katakan Abdullah. Lah, aku ni teringin nak pergi Thailand. Saya sekala nak pergi main nakal-nakal sikit. Kawan lah kata, lah Abdullah ada ni. Mat, kau ingat Mat? Kau ingat tak geng-geng kita 7 ken nakal? Mat, tinggal kita 2 je Mat. Yang lain subah qalu dah. Qalu tu bahasa singkatan kepada qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua mati belaka dah mat, tinggal 2. Terus insaf. Tu kata Al-Fudail bin Iyad, "Idza aradta an ta'si Allah," kalau kamu teringin nak buat maksiat, fa'si fi makanin la yaraka Allah. Itu bahaya. Kalau teringin nak buat maksiat, cari tempat yang Allah tak nampak kau. Mana? Cuba cari mana? Tak ada, bang. Tak ada. Di mana kau berada, Allah nampak, tak boleh buat maksiat. Itu sebabnya tuan-tuan, tadi saya dalam kereta, pembantu saya Aizat, dia tanya saya cepat menangis sekarang. Tadi pun saya bantu anak muda buka kedai Shell Out. Minta maaf tuan-tuan, saya ni sangat kuat Melayu Islam dan Islam. Saya kalau beli barang, saya akan cari orang Islam dulu. Chinese Muslim, saya beli. Indian Muslim, saya beli. Melayu Islam, lagi saya beli. Sebab saya nak tolong anak bangsa saya. Saya naik kapal terbang, saya akan dahulukan Malaysia Airlines. Saya akan dahulukan Malaysia Airlines. Walaupun mahal, tak apa. Baru ni saya nak pergi Kelantan. Saya naik, kalau tengok another flight lain, murah lagi, saya ambil Malaysia Airlines. Kenapa saya ambil Malaysia Airlines? Sebab ramai orang Islam dalam tu yang kerja. Pilot, ramai orang Islam. Dan itu juga adalah milik orang Islam. Tak, peneraju pun orang Islam. Alhamdulillah. Jadi saya tolong anak muda buka Shell Out. Shell Out ni, yang makanan seafood ni, banyak pemiliknya adalah bukan Islam, tapi pekerja Islam. Sebab itu kos tinggi. Kos tinggi, nak buka tak kurang 500,000. Tak kurang 500,000. Mana orang Melayu Islam ada 500,000 cash? Biar buat pinjaman bank, dia orang akan sakit. Jadi macam mana? Saya tolong carikan funder, bantu apa yang patut, agar budak ni boleh buat bisnes. Umur baru 29 tahun ke 30, itu muda je. Dan saya pernah bantu dia sebelum ni. Alhamdulillah, dia berjaya. Sebab saya yakin dia, kita bantu lagi. Buka Shell Out. Bila bagi suruh saya bercakap, kebetulan Mufti Selangor datang pula. Alhamdulillah, dia happy bila tengok orang muda berjaya ni. Dia datang. Dia sibuk ni, datang dia. Kenapa anda datang sekejap? Nak bagi semangat anak muda. Shell Out bukan senang-senang tau. Kalau yang Shell Out betul tu, milik orang bukan Islam. Bila orang Islam dia buka,
Ada perkataan tu, maju je, meletup je, dia datang. Dia kata, ni kami punya nama. Bayar balik. Jadi tu buat saya ubah nama. Saya suruh dia ubah Shell Oud. Ada Oud. Oh, ni pewangi yang ada sahabat kita orang Melayu Islam kita letak. Pewangi kat luar. Minyak wangi. Beli kat Mekah 200. Beli kat Pavilion 1500. Sini 69. 69 yang saya pakai wangi ni. Tu kat luar tu. Bukan cakap saja, tolonglah kat luar kan balik. Orang Islam kita tu, kita bantu orang Islam, gembira bang tengok orang Islam kita. Walaupun kadang-kadang saya beli, saya tak pakai pun, saya beli, saya bagi kat orang, bagi kat orang. Tadi tolong tuan, saya cakap saya menangis. PA saya tanya, kenapa Ustaz kuat menangis? Cakap sikit menangis, dalam TV sikit menangis. Saya cepat tersentuh sebab umur pun dah tua. Kawan-kawan baik saya dah kurang 12 orang dah meninggal dunia. Yang terbaru meninggal kena stroke. Muda lagi dah meninggal kena stroke. Jadi haji 66, alhamdulillah, syukur panjang umur. Kawan saya umur 40 tahun tengah main tenis, rebah, baru pukul 2-3 bola, jantung. Seorang kena stroke, mati sebelah badan, umur 28 tahun. Tapi tak matilah, cuma hilang ingatan. Ni terbaru, umur 54 tahun. Yang jaga kereta saya 20 tahun untuk pergi ceramah. Dia jaga kereta tu, dia baiki, dia pomen. Bang, balik sembahyang subuh, tapi anas yang mutun ala ma yuhibbun. Dia meninggal, dia geng surau, geng masjid. Dia pomen, malam tak buka kedai, tapi kalau ada kereta rosak dia pergi baiki, tolong. Orang Bandar Baru Bangi semua kenal dia orang baik. Datuk Harundin baiki kereta dengan dia juga. Di bawah rumah Datuk Harundin bawah. Kereta Datuk Harundin semua antara keluarga dia dah yang jaga. Along dan Uda yang meninggal. Tahu tak tuan-tuan? Dia balik sembahyang subuh, duduk dekat rumah dia pening kepala. Tengok balik sembahyang subuh ada wudu. Lepas solat subuh berjemaah di masjid. Naik dua rumah saya tuan-tuan. Kita belum tentu tuan berada tempat tu. Balik-balik ada wudu. Lepas tu masuk dalam urut bini urut, dia cuma cakap, bini kata, mandilah. Mungkin sejuk sikit kepala tu. Dia naik, dia masuk-masuk, dia duduk atas tandas gitu. Tak larat sangat, rebah. Tuan-tuan, rebah-rebah, koma 2 hari meninggal dunia. Rupanya darah dia 200 lebih. Saya tak lama juga tuan-tuan. Saya tak lama juga. Kalau dia dah pergi, saya tak lama dah. Mau tak menangis? Mau kita tak cepat menangis? Mau kita tak rasa sedihnya? Kawan-kawan baik dah tak ada. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, Nabi SAW dipertemukan dengan Rasul-Rasul. Untuk apa? Untuk mendengar cerita dan pandangan-pandangan sahabat handai. Jadi cara kita sekarang macam mana? Carilah kawan-kawan. Macam tuan-tuan yang dah pencen, pagi-pagi tu lepas main subuh tak ada buat apa, lepas mayang masuk baca maksurat apa semua tu, lepak kedai mamak ataupun lepak kedai roti canai sembang. Pahala tu. Orang kata, ustaz apa pula lepak makan roti canai pahala pula? Pahala bila sembang dengan Haji Ji. Macam mana Haji, kawan kita macam mana? Allah, meninggal kawan kita. Itulah kita ni kena banyak amalan kita kurang. Saling ingat memperingati, itu juga adalah pahala. Jadi tuan-tuan dan puan, 4 perkara ni adalah merupakan falsafah di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya banyak lagi. Saya hafal 10 poin ni. Ni 4 dah pukul 9.10. Kalau saya tambah lagi 6, insya-Allah 10.55 siap. Tak payahlah. Kita jumpa tahun depan. Cuma tuan-tuan puan, 4 benda ni kita pakat buat. Saya nak ajak tuan-tuan puan, jangan tinggalkan rumah Allah ni. Teruskan. Ada orang kata, ustaz, saya tak ada mood nak datang masjid. Kenapa? Solat jarak-jarak. Tak apa. Tanggungjawab kita datang. Nak rapat-rapat ni kita serah kepada Datuk Mufti, serahkan kepada mereka yang bertanggungjawab. Betul tak? Kita berdosa tak kalau kita tak buat? Kita tak berdosa, kita ikut arahan. Yang berdosa mereka.
Kalau mereka buat takut kepada Allah, mereka tak berdosa. Kalau mereka buat ambil enteng, mereka tanggung di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin mufti-mufti dia tak cakap kosong. Dia mesti dah mesyuarat. Satu dunia semua jarak-jarak lagi sekarang. Tak apa, tuan-tuan perempuan, jaga nyawa itu wajib. Solat jarak-jarak, solat rapat-rapat ni sunat. Yang penting solat Jumaat datang. Kemudian masjid bagi penuh. Sekarang ni kita bagi penuh semayang sampai atas jalan raya. Semayang subuh. Tiap-tiap hari semayang atas jalan raya, jam jalan, mesti pengarah Jabatan Agama pergi persembah depan Tun TYT. Tun, nampak raya kita kena rapatkan tu. Melaka jam kerana orang semayang sampai atas jalan raya. Macam kat Mesir lah tu. Ini dah tak boleh jadi tu. Kita kena rapat-rapatkan tu. Kalau rapat-rapat mungkin masuk dalam balik. Tun pun mesti dia akan kata okey, rapatkan dalam. Kalau dah sampai atas jalan raya tu, kita semayang rapat balik. Tapi sekarang tak lagi. Ada, bukan belaka lah. Ni ada setengah tempat tuan-tuan. Subuh ada 5 orang. Tu pun 3 orang Bangla. Mojo ada Bangla tu, cukup juga 5 orang. Bangla 3, 2 Melayu. Seorang pakcik pencin, seorang lagi pakcik akan pencin. Tu tak nak. Malu kita. Tak, kita bagi rumah Allah penuh. Yang perempuan penuh, budak-budak penuh, orang lelaki penuh. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin Islam akan terus hebat dalam negara kita, khususnya negeri Melaka. Saya gembira sebab tengok semua orang Islam kita pakat-pakat bantu. Maafkan saya tuan-tuan puan kalau ada salah dan silap. Semoga peristiwa Isra' Mi'raj ini kita boleh ambil pengajaran. Saya tak cerita sejarah sebab saya tahu tuan-tuan pun dah tahu dah sejarah. Sekarang saya ambil falsafah di sebalik pengajaran Isra' dan Mi'raj. Doakan saya tuan-tuan puan. Kalau saya ada salah cakap, saya minta maaf banyak-banyak. Ni saya gurau dengan Haji Ghani. Minta maaf Haji. Sebab saya nak suruh orang datang bersama Haji meninggal dunia. Bukan nak suruh Haji mati sekarang. Tapi biar orang menghargai orang-orang yang ada dalam masjid ni. Yang hidup kat rumah Allah. AJK kita. Kita hargailah mereka. Jangan gaduh dengan mereka tuan-tuan. Mereka buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak dapat gaji besar. Betul Haji? Pengurusi dapat gaji tak? Allowance? Tak ada. Dia nak kutip duit pun dia malu, takut nak ambil. Tetap kira-kira dia orang buat kerana Allah Ta'ala. Kalau mereka buat kerana Allah, AJK buat kerana Allah, kita sayangilah mereka kerana Allah. Kalau tak suka, tunggu sampai pilihan raya, tukar. Dah, tukar, kita lah masuk. Tengok, orang suka tak kita? Sama juga. Kama tadi nutudan. Macam mana kau tak suka kat orang, hari ni orang tak suka balik kat kamu. Oleh kerana itu, sebarkan kasih sayang. Kita sayang ke orang, orang akan sayang balik kepada kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.